Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini saya akan masuk bab 2 iaitu bantuan kecemasan tingkatan 4. Mari kita tengok sambil buka buku teks. Okey, bantuan kecemasan adalah salah satu daripada perkara yang asas, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, kita amat memerlukan latihan-latihan semasa berlakunya kecemasan, sama ada di luar, di sekolah, di rumah, atau di mana-mana saja. So, hari ini saya akan masuk bahagian bantuan kecemasan. You tengok bahagian CPR 2.1. So, apa maksud CPR? Okay, mari saya besarkan sikit. Okay, CPR adalah resusitasi kardiopulmonari. Okay, atau disebut sebagai CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okay, ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada, okay, dan hembusan ke dalam mulut untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Okay. Next, situasi yang memerlukan CPR. Siapa yang memerlukan CPR ni? Okey, yang pertama, jika seorang itu tidak bernafas. Okey, yang kedua, jika seorang individu tidak memberikan respon kepada terhadap rangsangan. Okey, dia tak dengar pun dia pingsan dah. Macam tu. Okey, dan yang ketiga, jika seorang individu tiada degupan jantung ataupun nadi. You dengar dekat bahagian nadi dia, okey, atau kat pergelangan tengah, dia tengok tak ada pun. Lepas tu dia dekatkan telinga dekat dada dia, tengok tak ada degupan jantung. Okey, orang-orang macam ni, situasi ini sangat memerlukan CPR. Okey. Ni contoh keadaan yang saya cakap tadi, iaitu keadaan-keadaan yang mungkin berlaku, serangan jantung, okey, mungkin dia kena heart attack, serangan jantung. Yang kedua, rencatan elektrik, okey. Next, lemas, okey. Mungkin you nampak orang yang lemas, okey. Next, ini penahan petir, okey. So, bagaimanakah kamu nak mengendalikan kaedah CPR ni? Okey, ramai orang tahu CPR, tapi macam mana cara kita nak buat kaedah CPR ni? Okey, CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Awak tak perlukan apa-apa peralatan. Okey, orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari. Ya, sangat penting kita belajar CPR ni. Kalau lagi best, kita ambil kursus ringkas, ada dekat luar, banyak ada. Okey, so kita boleh ambil kursus tersebut dan boleh dapatkan sijil. Okey, supaya dapat menyelamatkan nyawa. Apa fungsi dia? Supaya dapat menyelamatkan nyawa seorang sebelum bantuan paramedic tiba. Bahagian ambulans ni datang. Okey. Next, jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah. Okey, so berhati-hati. Tidak boleh susuka hati, you terus tekan dada dia. Ada banyak cara sebenarnya. Okey. Teknik, dia ada teknik sebenarnya sebelum kita menghembuskan nafas ke dalam mulut mangsa. Okey, next. You tengok kepada teknik yang pertama. Okey, apakah yang you perlu buat? Okey, kaedah CPR, apa yang you perlu buat bila you nampak seseorang mangsa di depan you. Contohnya kat sekolah. Okey, awak tengok kawan awak pingsan tiba-tiba. Okey, apa yang perlu awak buat? Okey, yang kaedah yang paling utama adalah awak tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Okey. Yang kedua, bila awak tidak panik, awak boleh berfikir dengan waras dan awak tahu step by step. Okey. So hari ni kita kena belajar dan awak mesti apply benda tu. Cuba buat di rumah ya. Okey, yang pertama, periksa respon mangsa. Tengok dia periksa respon mangsa, kemudian dia pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian dia periksa mangsa, dia tepuk bahu. Awak mesti tepuk bahu macam ni Okey, kemudian tanya dia, awak okey ke? Awak okey ke? Kalau awak kenal dia, so awak panggil nama dia. Contohnya awak kenal Jihan. Jihan, okey ke Jihan? Macam tu. Tepuk dengan kuat, jangan perlahan-perlahan. Tepuk bahu dia dengan kuat. Okey? Tapi jangan sampai patah pula. Okey. Next, jika tiada respon juga, tolong jerit tolong. Tolong. Okey? Jika kamu berada di sekolah, kawan kamu yang ada di sekeliling jangan nak kepo je tahu, tetapi bolehlah panggil guru yang ada berdekatan di situ. Okey? Kemudian
minta orang yang awak minta tolong tu untuk telefonkan bahagian kecemasan 999. Okey, faham ya yang pertama? So, yang kedua, apa yang perlu awak buat? Buka saluran pernafasan. Okey, pastikan masa terbaring menghadap kepala di ke atas. Macam ni nanti saya akan bagi video teknik untuk buat. Okey, dongakkan kepala masa. Okey, awak kena dongakkan dia. Kemudian angkatkan dagu untuk membuka saluran pernafasan. Bila kita angkat dagu dekat sini dia ada saluran yang boleh. Jangan bagi dia, kalau kita baring biasa kan dia flat saja kan, tapi awak kena dongakkan macam ni. Okey. Next, periksa sama ada mangsa tu bernafas atau tidak dengan dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dia. So awak dengar macam ni dia dengar. Nampak ni? Dia dengar Lepas tu daripada mulut. Okey. Okey, next. Yang ketiga, apa teknik dia? Tekanan dada. Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan ini perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah. Letakkan sebelah tangan. Okey, ni tapak tangan nampak ni tapak tangan saya Letakkan di bahagian dada. Okey, macam teknik dalam gambar ni. Nampak saya besarkan ni teknik ni kena pegang. Okey, kemudian letakkan sebelah tapak tangan dada dengan memastikan tangan keadaan lurus. Pastikan macam dalam gambar ni. Macam dalam gambar ni nampak dia dalam keadaan lurus. Okey, kemudian dan tegak. Nampak badan dia tegak. Okey, kemudian dia kata condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Okey, condongkan sikit saja badan, tidak perlu condong sangat ke bawah macam sujud. Tidak perlu. Okey, kemudian lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada. Okey, lepas maksudnya awak push dia awak push. Okey. Kemudian tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey, maksudnya kalau dia memang tak sedar tu, awak dah panggil dia tak sedar, so awak boleh tekankan dia dengan laju 100 tekanan. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 per minit. Laju kan? Okey, tapi ingat kena berhati-hati. Okey. Next. Okey, yang keempat, bantuan pernafasan. Jika masih tak ada pernafasan, picit hidung mangsa. Kan tadi dia dongak macam ni. Picit hidung mangsa macam dalam gambar ni. Kemudian hembuskan ke dalam mulutnya selama 1 saat. Okey, setiap hembusan. Langkah ini boleh memudahkan udara masuk, oksigen kan. Masuk ke dalam trachea. Ni trachea sampai dia masuk ke dalam paru mangsa tersebut. Okey, kemudian yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan dilakukan secara berulang sehingga ambulan tiba. Okey, buat sehingga ambulan datang. Okey, awak buat 30 kali dalam masa dan 2 kali hembus ke dalam mulut dia. Okey, sehingga ambulan sampai. Bila ambulan dah sampai, kamu boleh ke tepi lah. Nanti mereka akan bagi bantuan dengan cara mereka lah. Mereka akan bagi tong oksigen dekat sebelah tu. Okey. Jika mangsa bernafas tapi masih belum sedar, okey, di sini ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey, kalau dia dah mula bernafas tapi dia tak sedar. Okey, so awak boleh mengiringkan dia. Kenapa mengiring? Kerana boleh membuka saluran pernafasan dengan lebih senanglah dia nak udara nak masuk. Okey, baringkan dia macam ni. Okey? Okey, next. Okey, ini adalah kepentingan dia, okey, untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan. Okey, kaedah ini menghasilkan sangat penting untuk meneruskan aliran darah dalam badan mangsa, okey, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Hembusan mulut ke mulut.